Ramai yang ingin mengetahui apakah itu growth wheel dan bagaimana kita ataupun alat ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk membawa bisnes tuan-tuan dan puan-puan ke tahap seterusnya. Dan kita akan mulakan dengan berkongsi berkenaan growth wheel, satu proses kerja, satu metodologi dan juga alat untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat bisnes tuan-tuan dan puan-puan secara 360 darjah. Ya, kita nak melihat seluruh aspek-aspek penting dalam bisnes tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya membawa tuan-tuan dan puan-puan ke arah membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijak dan mengambil tindakan kepada apa jua persoalan bisnes yang datang. Jadi growth wheel ini diwakili oleh 4 warna yang ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu warna kuning, warna merah, warna hijau dan juga warna biru. Dan warna-warna ini tuan-tuan dan puan-puan akan lihat, kita akan ulanginya dan tuan-tuan akan lihat betapa visualnya alat growth wheel ini, yang mana warna-warna ini mewakili cabaran-cabaran yang dihadapi oleh semua pendiri bisnes. Tak kira kecil, sederhana maupun besar. Dan apa yang menarik berkenaan growth wheel ini, ia bukan sahaja sesuai untuk bisnes pada apa jua peringkat. Ya, sama ada orang yang baru nak mula, orang yang sudah pun bermula, mungkin menghadapi cabaran tertentu, ataupun mereka yang bisnes dah okey nak berkembang lebih besar. Dan growth wheel ini juga sesuai untuk semua industri, sama ada tuan-tuan dan puan-puan dalam sektor servis ataupun dalam sektor pembuatan, ataupun tuan-tuan dan puan-puan bukan entiti bisnes yang berteraskan keuntungan. Contohnya, sekarang kita menyebut tentang social business ataupun social enterprise, maknanya bisnes yang berteraskan kepada impact kepada community. Growth wheel mempunyai kerangka kerja, proses untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan supaya mampan ataupun sustainable. Dan kita sudah sebut ialah growth wheel sesuai untuk syarikat tak kira apa jua size bisnesnya. Dan untuk seterusnya saya akan terangkan bahawa growth wheel ini dia cuba membantu usahawan untuk melihat cabaran-cabaran yang dihadapi. Dan cabaran-cabaran yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi ini bukan perkara yang baru. Dan sebab itu dia diwakili oleh 4 warna ini tadi, ya, yang saya akan terangkan lebih lanjut. Dan 4 cabaran ini merupakan cabaran yang perlu diatasi dari masa ke semasa. Sebab fasa berbeza, cabaran dia berbeza. Cabaran pertama tuan-tuan dan puan-puan mana-mana usahawan hadapi adalah bagaimana mahu mencipta satu konsep bisnes yang menarik. Satu idea bisnes yang cukup menarik yang membolehkan idea tersebut berkembang dan mencapai objektif penumbuhan bisnes tersebut. Dan bila kita sudah ada idea yang cukup menarik, dan idea bukan saja kita bila kita kata konsep yang menarik bukan sekadar tentang idea. Idea tersebut mesti diterjemahkan kepada apa produk dan servisnya, siapa pelanggannya, bagaimana buat duit, iaitu revenue modelnya, kemudian pasaran apa yang mahu kita masuk dan bagaimana kita membezakan dengan pemain-pemain sedia ada. Bila sudah ada idea yang konsep yang menarik, ianya mestilah disokong oleh satu organisasi yang kuat. Dan bila kita sebut tentang organisasi yang kuat, ia merangkumi persoalan adakah kita mempunyai pendiri-pendiri bisnes yang saling melengkapi dan mempunyai hala tuju yang sama dan persefahaman yang baik. Dan juga kita perlu selesaikan persoalan berkaitan dengan pekerja ataupun staf kita. Kalau untuk organisasi berteraskan sosial, mungkin juga perlu bicara tentang volunteer. Dan kita juga mungkin perlu bercakap tentang membina kerjasama-kerjasama luar yang membantu
bisnes kita menjadi lebih kuat, organisasi jadi kuat. Dan juga isu-isu perundangan. Dan juga isu-isu berkaitan dengan proses-proses kerja. Ini semua adalah penting dalam membina satu organisasi yang kuat supaya idea bisnes tadi dapat diterjemahkan, dapat dijayakan. Dan sudah tentu membina idea yang menarik, organisasi yang kuat juga memerlukan kita untuk menguasai cabaran seterusnya yang berwarna hijau, iaitu membina hubungan pelanggan yang berpanjangan. Ini juga cukup penting. Kita tak nak mereka beli sekali. Kita mahu memastikan mereka yang berinteraksi dengan kita mendapat manfaat dan juga kekal untuk jangka masa yang panjang. Kalau boleh, mereka mempunyai pembelian yang kerap mengikut kesesuaian bisnes mereka. Jadi persoalan-persoalan tentang networking kita, adakah ia cukup kuat, marketing kita, sales dan servis kita, bagaimana kita jaga public relation kita, perhubungan awam dan juga komunikasi kita. Dan sudah tentu perkara ini memerlukan satu mesej yang jelas. Inilah pentingnya mempunyai penjenamaan yang jelas dan juga kuat branding kita. Dan akhir sekali, untuk menjayakan semua ini, kita kena memastikan kita ada operasi bisnes yang menguntungkan. Bukan saja beroperasi ya, operasi tersebut mesti menguntungkan. Jadi kita akan bicara tentang persoalan kewangan, cash flow kita, aliran tunai kita. Kita juga kena bincang tentang persoalan modal kehadapan, ya, funding kita. Adakah lebih sesuai satu hari nanti bila kita nak berkembang? Adakah kita perlukan modal kerja tambahan, sama ada secara pembiayaan, hutang ataupun mengambil pembiayaan secara daripada institusi kewangan, ataupun elok kita pergi kepada funding ataupun pembiayaan yang berteraskan equity, maknanya kita membuka saham kita untuk dibeli, sama ada dengan mereka membeli saham secara equity yang biasa ataupun menggunakan platform seperti equity crowdfunding, ataupun mungkin kita rasa tak perlu, kita ada aset, kita boleh pajak dan sebagainya. Dan juga tentang keupayaan kita untuk melakukan produksi ataupun production and delivery. Dia ada organisasi dia memang buat produk sendiri. Jadi adakah dia ada keupayaan? Ada yang fokus kepada production dia ialah berbentuk servis. Ada juga mungkin entiti yang berteraskan kepada pusat kajian. Jadi ability to produce high quality research. Jadi ini juga penting. Dan juga kita kena fikir bila kita nak pastikan operasi kita ni profitable, kita kena bersedia untuk mengadaptasi menggunakan teknologi maklumat, IT sebagai contoh untuk memudahkan, ya. Terutama bila kita dah pergi kepada era melakukan bisnes di era COVID ini, memang kita banyak menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan ahli pasukan kita dan juga pelanggan. Dan akhir sekali ialah tentang mungkin kita perlukan kemudahan-kemudahan. Ya, saya melihat ada organisasi yang besar tercungak-cungak. Dia mahu staff dia work from home, tetapi dia hanya ada desktop. Jadi dia tak bersedia untuk staff dia bekerja daripada rumah. Akhirnya sekarang ni orang dah ubah dah, lepas ni jangan beli desktop, belilah laptop, senang kan. Saya pun tanya kawan-kawan ada yang terpaksa angkut, ya, mengangkut desktop bawa balik ke rumah supaya dapat meneruskan kerja. Jadi inilah 4 warna, 4 cabaran utama, dan seperti yang saya maklumkan tadi, ia bukan benda baru.